Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu ini ataupun pada hari ini Ustaz akan ajar mata pelajaran Fiqh tahun 5. Mata pelajaran Fiqh tahun 5. Hari ini kita akan menyentuh tajuk yang pertama, iaitu solat orang sakit. Boleh tengok dekat sini, solat orang sakit. Okey, seperti yang kita tahu, solat ialah tiang agama. Solat adalah satu kewajipan bagi setiap orang Islam. Kalau orang tu tak solat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Orang yang solat ni orang yang menjaga tiang-tiang agama. Kalau kita tengok rumah tanpa tiang, runtuh ke tak? Nanti rumah tu akan runtuh. Kalau ada tiang, maka rumah tu akan kukuh, berdiri dengan kukuh. Macam tu. Okey, setiap orang kena solat berapa kali sehari? 5 kali sehari. Solat fardu ada 5. Jadi kalau kita sihat, kita boleh solat cara orang yang sihat. Tapi kalau kita sakit, kita boleh solat dengan cara orang sakit. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai cara solat orang sakit. Okey, tengok yang pertama, syarat sah solat orang sakit. Ada berapa? Ada 5. Okey, kalau kita nak solat, apa yang pertama kita kena pastikan? Iaitu sudah masuk waktu solat. Mengetahui masuk waktu solat. Tak boleh kita nak solat asar dalam waktu maghrib. Tak boleh. Kita nak solat, ini nak solat semua teruslah. Tak boleh. Kita kena solat pada waktunya. Subuh dalam waktu subuh, zuhur dalam waktu zuhur. Sebab itulah kita kena tahu bila masuk waktu solat. Okey, nombor 2, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni yang paling penting lah. Kalau kita tak hadap kiblat, maka tak sahlah solat kita. Syarat sah solat, itu yang penting. Kalau kita tak hadap kiblat, maka kita punya solat tak sah. Tapi tengok keadaan. Ustaz tak nak cerita panjang, nanti akan jadi lagi pening kan. Sampai sini dulu. Kena hadap kiblat. Syarat sah solat adalah yang kedua, kena hadap kiblat, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Orang lelaki ada aurat dia, orang perempuan ada aurat dia. Jadi sebelum solat kena pastikan kita menutup aurat. Jangan bagi aurat kita terdedah. Kalau aurat terdedah, maka solat kita takkan sah. Okey, seterusnya yang keempat, suci daripada hadas dan najis. Kena pastikan diri kita ni suci daripada hadas dan najis. Tak kisahlah hadas besar ke, hadas kecil ke, kena pastikan kita sudah pun suci kan. Sebab itulah kalau orang pergi ke tandas membuang air kecil, kita kena sucikan, lepas tu baru ambil wudu dan solat. Kalau tak sah kita punya solat. Okey, seterusnya nombor 5, ada keuzuran. Ada keuzuran. Ini adalah syarat yang paling besar sekali kita kena tahu. Orang sakit ni Allah beri dia, Allah beri pilihan supaya dia ni boleh solat cara orang sakit. Sebab apa? Sebab dia tu uzur. Uzur ni apa? Uzur ni orang yang dia ada sakit. Dia bukan boleh solat cara orang sakit ni sebab kita hari ni rasa nak solat duduk lah, besok rasa nak solat baring lah. Tak, dia tak boleh macam tu. Kalau sihat, kena solat secara sempurna macam orang sihat. Kalau kita sakit, ada keuzuran, baru boleh guna kelebihan untuk solat macam orang sakit. Okey,
Ingat, yang pertama menghadap kiblat, yang kedua apa? Yang pertama dulu, yang pertama masuk waktu solat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga apa? Yang ketiga menutup aurat, yang keempat suci daripada hadas dan najis, dan yang kelima paling penting sekali ialah ada ke'udhuran. Barulah kita diberi pilihan untuk solat cara orang sakit. Okey. Lepas tu kita boleh tengok seterusnya cara solat orang sakit terbahagi kepada tiga. Bila kita sakit, kalau katakan kita sakit kaki, kita boleh solat cara duduk. Okey, solat orang sakit ni terbahagi kepada 3 cara solat. Yang pertama solat duduk, yang kedua solat baring mengiring, dan yang ketiga solat baring menelentang. Kalau kita sakit kaki, kita boleh solat duduk. Okey. Kalau kita tak boleh nak duduk, kita boleh solat secara baring mengiring. Kalau mengiring ni maksudnya kita duduk baring, bahu kanan ni duduk bersentuhan dengan lantai. Kalau kita tak boleh juga nak mengiring, kita kena solat cara baring menelentang, duduk baring je, macam orang terlantar atas katil. Kalau kita tak boleh juga, ni ada pilihan lagi. Nak cakap wajibnya, pentingnya solat, wajibnya kita buat, pentingnya solat ni, Allah bagi pilihan sampai kita boleh solat guna isyarat mata. Kalau dah tak boleh sangat dah, tak boleh nak bergerak. Ada orang dia tak boleh nak bergerak, sebab kemalangan, aksiden, tak boleh nak bergerak. Jadi dia diberi pilihan untuk solat secara guna isyarat mata. Itu susah nak kena tunjuk nanti. Okey. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini iaitu solat orang sakit. Syarat sah solat orang sakit ada 5, dan kita belajar jenis-jenis ataupun cara-cara solat orang sakit terbahagi kepada 3. Okey. Ingat, satu benda Ustaz nak bagi tahu. Kalau kita nak solat cara orang sakit, contoh Ustaz bagi duduk. Kalau kata awak sakit kaki, ada luka dekat kaki, awak nak solat cara orang sakit, solat secara duduk atas kerusi. Kita ni, kalau selagi mana kita boleh berdiri dengan betul, maka kita wajib berdiri tegak dan angkat takbiratul ihram tu dahulu masa kita sakit kaki itulah. Lepas tu kalau kita nak rokok, selepas rokok i'tidal, nak sujud, baru kita duduk atas kerusi. Yang paling penting kena berdiri tegak dan angkat takbiratul ihram dulu. Kalau dah tak tahan, baru duduk atas kerusi. Itu yang wajib kita buat selagi boleh. Kalau boleh berdiri lagi, kena buat angkat takbiratul ihram secara berdiri, barulah duduk. Kalau tak boleh, tak apa, boleh duduk terus. Okey. Itu saja daripada Ustaz pada hari ini. Semoga perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada kita semua, kepada murid-murid. Harap semua murid fahamlah apa yang Ustaz ajar ni. Jadi segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang buruk datang daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Sebelum habis ni, murid-murid tengok dulu dekat slide tu. Slide yang terakhir tu Ustaz ada bagi tugasan mingguan. Bermula daripada 26 hari bulan hari ni, sampailah 28 hari bulan. Ustaz bagi masa 3 hari untuk murid-murid salin nota yang dalam slide ni, tulis dalam buku tulis fiqh tahun 5. Lepas tu baca dan hafal syarat-syarat sah solat orang sakit, dan hafal cara-cara ataupun jenis-jenis solat orang sakit yang Ustaz bagi tahu ada 3 tadi. Senang je, semua pendek-pendek je. Okey, sampai situ dulu untuk minggu ini. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.